Saya Siti Nurfarahani binti Muhammad Jamal akan menjelaskan serba sedikit berkenaan dengan teori poetika sastra Melayu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Muhammad Amirul Hakim bin Uthman, Nur Aina binti Mat Isa dan Nurul Wahidah binti Ahmad Sukri. Baiklah, yang pertama sekali saya akan memperkenalkan siapakah pengasas teori poetika sastra Melayu ini. Pengasas bagi teori poetika sastra Melayu ini adalah Muhammad Haji Saleh yang dikenali sebagai seorang profesor sastra Melayu di Jabatan Persuratan Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1989. Muhammad Haji Saleh ini juga dianggap sebagai seorang pelopor penerokaan teori sastra tempatan sekitar akhir tahun pada 1989. Dan beliau telah menjalankan satu kajian bagi mengenal pasti ciri-ciri dan konsep keindahan dalam kesusastraan Melayu. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan saya berkenaan apakah itu teori poetika sastra Melayu. Teori poetika sastra Melayu merupakan satu penelitian yang bersifat analitis terhadap ribuan pantun Melayu dan juga karya prosa Melayu tradisional. Pada masa itu juga, Muhammad Haji Saleh percaya akan keindahan sastra Melayu sangat akrab dengan etos, budaya, pandangan hidup, sejarah, alam sekitar dan serta dalam lingkungannya. Poetika sastra Melayu ini juga bertujuan mengangkat nilai keindahan teks kesusastraan Melayu di samping mencari makna di sebalik keindahan. Poetika sastra Melayu ini juga telah menjadi kunci untuk mengenali sifat-sifat dan ciri kesusastraan Melayu yang meliputi karya, pengarang, wadah, estetika, khalayak dan bangsa pemiliknya. Seterusnya, teori poetika sastra Melayu juga merupakan salah satu keunggulan kesusastraan Melayu klasik pada Muhammad Haji Saleh ialah keindahan yang terpadu dalam karya-karya kesusastraan Melayu. Mendekati teks kesusastraan Melayu ini yang berasaskan teori poetika sastra ini bermakna pengkritik telah meletakkan diri mereka pada landasan poetika dengan hasrat untuk membuktikan kehadiran ciri-ciri estetika yang dapat membina makna teks. Selain itu juga, Muhammad Haji Saleh juga menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan ciri-ciri keindahan yang telah menjadi teras poetika kesusastraan Melayu berdasarkan teks puisi serta prosa Melayu tradisional. Baiklah, secara umumnya dapat kita katakan bahawa 5 ciri poetika sastra Melayu adalah yang pertama, keindahan dalam mengajar atau mendidik. Yang kedua, keindahan dalam pengungkapan kesedihan atau kesusahan. Yang ketiga, keindahan dalam penceritaan. Yang keempat, keindahan dalam rasa. Dan yang terakhir sekali adalah keindahan yang asli. Keindahan tersebut dapat dilihat melalui teks puisi dan teks prosa tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina binti Mat Isa. Saya akan menerangkan tentang teori poetika sastra Melayu. Pendekatan poetika Melayu ini ialah pendekatan yang berasaskan kepada teori poetika sastra Melayu oleh Muhammad Haji Saleh. Teori ini meletakkan prinsip poetika atau lebih dikenali sebagai keindahan sebagai dasar teori. Poetika sastra Melayu bertujuan mengangkat nilai keindahan teks kesusastraan Melayu di samping mencari makna di sebalik keindahan. Poetika sastra Melayu menjadi kunci untuk mengenali sifat dan ciri-ciri kesusastraan Melayu yang meliputi karyanya, pengarang, wadah, estetika, khalayak dan bangsa pemilik. Tulisan penting Muhammad Haji Saleh tentang teori ini termuat dalam bukunya Poetika Sastra Melayu yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini sebenarnya merupakan hasil permunian dan pemantapan gagasan idea awal yang termuat dalam syarahan pengukuhan sebagai profesor di Universiti Kebangsaan Melayu. Syarahan ini dimuatkan dalam sebuah buku kecil yang berjudul Poetika Sastra Melayu, Suatu Pertimbangan, yang diterbitkan oleh penerbit Universiti Kebangsaan Melayu pada tahun 1989. Secara keseluruhan daripada buku ini dapat dirumuskan estetika iaitu keindahan menjadi induk yang mendasarkan pemikiran Muhammad Haji Saleh terhadap kesusastraan Melayu. Keindahan yang ditonjolkan sebagai asas yang menteorikan kesusastraan Melayu itu digali daripada genre puisi dan prosa Melayu klasik. Salah satu kekuatan dan keunggulan kesusastraan Melayu klasik pada Muhammad Haji Saleh
ialah nilai keindahan yang terpadu di dalam karya-karya kesusastraannya. Mendekati teks kesusastraan berasaskan teori ini bermakna pengkritik meletakkan diri mereka pada landasan puitika dengan hasrat untuk membuktikan kehadiran ciri-ciri estetika yang membina makna teks. Muhammad Haji Saleh menjelaskan secara terperinci tentang ciri-ciri keindahan yang menjadi teras puitika kesusastraan Melayu, iaitu keindahan dalam mengajar atau mendidik, keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan, keindahan dalam penceritaan, keindahan dalam rasa dan keindahan yang asli. Ciri-ciri keindahan yang ditemui oleh Muhammad Haji Saleh ini kemudian mewajarkan hasil penerokaan oleh Ivy Brangiski yang menghalusi teks kesusastraan Melayu klasik pelbagai genre bagi mencari asas-asas untuk membina konsep keindahan dalam kesusastraan Melayu klasik. Puitika Melayu ini juga satu kajian yang dijalankan bagi mengenal pasti ciri-ciri sifat dan konsep keindahan dalam kesusastraan Melayu. Muhammad Haji Saleh boleh dianggap sebagai pelopor atau peneroka teori sastra Melayu tempatan. Beliau mengkaji penelitian yang bersifat analitis ribuan pantun Melayu tradisional. Muhammad Haji Saleh percaya yang keindahan sastra Melayu akrab dengan etos, budaya, pandangan hidup, sejarah, alam sekitar dan lingkungannya. Selain itu, bukan Muhammad Haji Saleh sahaja yang mengkaji tentang puitika sastra ini. Mana Sikana dan Muhammad Daud Muhammad juga mengkaji tentang puitika sastra ini dalam karya mereka seperti Teori Sastra Melayu 2005 dan Rangkaian Pemikiran dalam Sastra 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahidah binti Ahmad Syukri. Saya akan menerangkan salah satu ciri puitika sastra, iaitu keindahan dalam mengajar atau mendidik. Keindahan dalam mengajar atau mendidik merupakan salah satu unsur keindahan yang didasarkan kepada konsep bahawa sastra telah menceritakan kehidupan mengajar dan membimbing kalayaknya dalam kehidupan. Oleh yang demikian, sebuah karya mestilah haruslah didaktik sifat dan tujuannya agar masyarakat dapat memahami setiap baik-baik perkataan yang ingin diperjelaskan oleh pengarang. Dalam tradisi kesusastraan Melayu tradisional, aspek keindahan telah hadir dan membawa makna didaktik pengajaran daripada sifat keagamaan dan sekular. Namun, konsep didaktisme berbeza dengan keindahan luaran. Sebaliknya, didaktisme itu larut dalam keindahan dalaman yang menganjurkan hal-hal yang berfaedah, yang baik-baik, yang bermoral dan beretika. Hal ini sekaligus telah memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam keindahan kesusastraan Melayu. Bagi Muhammad Haji Saleh, karya kesusastraan Melayu tradisional pula dianggap indah oleh beliau kerana juga sifat didaktiknya. Daripada sifat didaktik itu telah terkesan faedah dan manfaat yang akan diperoleh oleh orang-orang Melayu ketika itu. Menurut beliau juga, sastra Melayu itu menjadi wadah utama untuk semua hal dalam kehidupan masyarakat orang Melayu. Sebagai contoh dari segi kitab-kitabnya yang mengandungi suatu kepustakaan ilmu tradisional. Tambahan pula, antara ilmu-ilmu yang diperkenalkan ialah ilmu bintang, ilmu firasat, ilmu perdukunan dan perubatan, ilmu bahasa, ilmu hisab, ilmu tanaman dan pelbagai lagi ilmu yang turut diperkenalkan. Oleh itu, secara tidak langsung, kepelbagaian ilmu ini telah menggambarkan keluasan dan ketinggian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat Melayu dan sekaligus telah menampakkan kebergunaan, kecantikan dan keelokan sesuatu karya tersebut dan terpancarlah ia sebagai suatu sumber yang menampakkan nilai dan kualiti estetiknya. Di samping itu, terdapat juga karya yang dapat membawa pelajaran atau teladan yang dianggap indah atau indah-indah
yang tidak mencapai tujuan begitu dengan sendirinya serta tidak mencapai puncak keindahan sastra. Oleh itu, keindahan dalam mengajar dan mendidik ini turut dapat dilihat melalui rangkap pantun, terutamanya pantun budi. Berikut merupakan rangkap pantun budi yang terselitnya keindahan dalam mengajar dan mendidik. Sebagai contoh di sini, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Rangkap pantun ini telah menunjukkan adanya keindahan di dalam mengajar dan mendidik seperti pada baris 3 dan 4, iaitu hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Ianya jelas menunjukkan adanya pengajaran dan nasihat kepada masyarakat agar tidak berhutang kerana akan ditimpa kecelakaannya jika tidak membayar hutang tersebut. Seterusnya ialah ciri yang kedua, iaitu keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan. Keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan merupakan salah satu keindahan yang didasarkan kepada unsur dunia yang berpengalaman di mana sesuatu perkara yang dirundung oleh kesusahan, kesedihan dan kesengsaraan. Oleh yang demikian, dunia sebegini telah melakarkan manusia sebagai makhluk yang kerdil dan sementara sahaja. Dunia turut memperlihatkan keadaan manusia yang banyak berhadapan dengan alam seiring dengan situasi yang keras dan kejam. Dengan demikian, situasi ini juga telah melahirkan kesedihan yang telah memunculkan perasaan yang lebih mendalam dekat dengan kehidupan dan sekaligus telah membuatkan khalayak mengidentifikasikan dirinya. Oleh sebab itu, telah muncullah karya yang diterbitkan oleh Muhammad Haji Saleh untuk meniru dunia mereka dan diterima oleh masyarakat sebagai cermin dalam kehidupan. Selain itu, menurut Muhammad Haji Saleh di dalam karya Hikayat, beliau telah menampilkan unsur-unsur kedukacita atau nestapa dalam kebanyakan ceritanya. Sebagai contoh, watak-watak cerita yang dilanggamkan dengan citra nestapa sebagai salah satu ciri emosi yang penting bagi menampilkan perasaan bangsanya. Selain itu, beliau turut percaya pengarang pada ketika itu secara sedar telah mensasarkan emosi, duka lara dan nestapa ini dalam penceritaan mereka. Sebagai contoh, ia dapat dilihat pada susunan baris, peristiwa dan alur cerita, watak dan bahasa sastranya. Beliau turut percaya bahawa perlukisan citra duka lara itu berada di tangan seseorang pengarang yang telah berjaya meninggalkan kesan yang amat mendalam dan sekaligus telah menyentuh jiwa manusia serta telah menimbulkan rasa kasih iaitu indah dalam hati seseorang. Menurut pengarang iaitu Muhammad Haji Saleh, beliau telah menggali jauh ke rongga kewujudan atau ke lubuk penderitaan bangsanya untuk direnungkan apakah kaedah serta cara untuk mengalaminya dan seterusnya cara untuk mengisahkannya. Oleh itu, dengan berbuat demikian, beliau berharap akan dapat mengangkat perasaan awal atau mentah ini ke peringkat seni agar kehidupan dalam transformasi sastranya dapat dialami secara seni. Sebagai contoh, beliau telah memperturunkan contoh suara Hang Jebat sewaktu membaca hikayat di hadapan raja. Hal ini dikatakan demikian kerana raja telah menyifatkan suara Hang Jebat terlalu manis seperti buluh perindu. Dalam pada itu juga, suara Hang Jebat telah memberi kesan rasa pilu dan rawan serta barang siapa yang mendengarnya akan menjadi kasih hatinya. Sebagai contoh, saya berikan di sini ialah petikan drama daripada imej Hang Jebat yang dimurnikan. Petikannya ialah, "Hai orang-orang Melaka, aku telah menentang kezaliman dengan darah. Darahku sendiri berbuat baik berpada-pada. Kalau jahat, jahat sekali. Darah ini mengalir, darahku bercucuran. Hanya atas keyakinanku membela keadilan. Dan untuk itulah pula darah ini ku berikan." Pembunyian Hang Jebat turut dibuat oleh beberapa penulis skrip
Drama yang lain termasuk Dinsman dengan judul Jebat dan Hatta Azadhan dengan menggunakan judul yang sama iaitu Jebat. Di samping itu, melalui petikan ini, pengarang telah menerapkan unsur keindahan dalam pengungkapan kesedihan dan kesusahan terhadap dialog Han Jebat. Melalui dialognya itu, penonton secara tidak langsung dapat mendalami kesedihan dan duka lara yang ingin disampaikan oleh Han Jebat tersebut. Oleh itu, unsur keindahan ini sudah semestinya penting untuk melengkapkan emosi di dalam sesuatu penceritaan supaya kelihatan epik dengan adanya pelbagai emosi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan ciri puitika sastra Melayu iaitu keindahan dalam penceritaan. Keindahan dalam penceritaan merupakan sebuah ciri yang mempunyai isi kandungan penceritaan dari awal hingga akhir. Ciri ini perlu ada dalam penghasilan sebuah karya, teks ataupun puisi untuk memberikan kesan penyampaian yang baik kepada pembaca. Penceritaan yang baik dapat memberi kesan kepada pembaca. Hal ini dikatakan demikian kerana penceritaan yang mempunyai teknik dan binaan plot dapat menyempurnakan sesebuah karya serta menjadikan karya tersebut mudah difahami dan disampaikan. Binaan plot yang dapat menyempurnakan sesebuah karya kerana mempunyai permulaan, perkembangan, klimaks dan peleraian serta menjadikan karya itu sebuah cerita. Antara teknik plot yang dapat digunakan dalam sebuah karya adalah teknik dialog, teknik imbas kembali, teknik kejutan serta teknik bermonolog. Penceritaan sangat penting kerana keindahan penyampaian cerita akan mengangkat sesebuah karya itu menjadi lebih unik dan menarik. Keindahan dalam penceritaan dapat dilihat melalui prosa tradisi Melayu. Sebagai contoh, Muhammad Haji Saleh memperturunkan contoh suara Han Jebat sewaktu membacakan hikayat di hadapan raja. Raja menyifatkan suara Han Jebat terlalu manis seperti buluh perindu. Suara Han Jebat memberikan kesan pilu dan rawan serta barang siapa yang mendengarnya akan menjadi kasih hatinya. Ciri-ciri sastra zaman peralihan ialah struktur cerita atau plot. Isi cerita atau jalan cerita terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian awal yang menceritakan mengenai latar belakang negeri, latar belakang keluarga dan sebab-sebab kenapa watak Wira terpaksa mengembara atau keluar daripada istana. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan pada watak Gusti Buana dalam teks hikayat Ganja Mara. Semasa kelahiran baginda, baginda telah ditukarkan dengan anak Siti Jalilah oleh gundi ayahandanya iaitu Siti Saliah. Disebabkan perkara ini, Gusti Buana telah dididik sebagai anak rakyat biasa dan bukannya sebagai putera raja yang sebenarnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan di bawah. Siti Saliah telah membiuskan segala inang-inang pengasuh istana dan sewaktu mereka tertidur, ia pun menukarkan putera baginda dengan anak saudaranya. Halaman 3. Oleh yang demikian, dapat dikatakan bahawa keindahan dalam penceritaan bukanlah hanya terkandung dengan isi penceritaan, akan tetapi peranan watak dalam penceritaan tersebut untuk memberikan kesan imajinasi dan keindahan dalam penceritaan tersebut dapat dirasakan dalam diri pembaca. Keindahan dalam rasa dapat definisikan sebagai keindahan yang dirasakan oleh pengarang dalam karya mereka dan juga para pembaca yang dapat merasai perasaan yang pengarang ingin sampaikan. Sebagai contoh, rasa gembira, sedih, kecewa, bangga, bersyukur, takut dan lain-lain lagi. Pengarang dapat meluahkan sesuatu perasaan yang dirasai olehnya dalam karya mereka seperti pantun, gurindam, terombat, alibun, mantra, peribahasa berangkap dan sebagainya. Keindahan bermaksud keadaan indah, kecantikan dan keelokan. Selain itu, perasaan adalah sesuatu yang penting dalam hidup dan perasaan juga mempunyai beberapa definisi seperti hal atau merasai sesuatu. Rasa atau keadaan batin ketika menghadapi sesuatu, kesanggupan untuk merasa dan pertimbangan hati tentang sesuatu. Keindahan dalam rasa adalah sesuatu yang digambarkan, mempunyai sesuatu rasa di dalam keindahan tersebut. Karya yang dihasilkan oleh pengarang memberikan sebuah rasa kepada pembacanya atau lebih kepada pembaca menghayati perasaan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sesebuah karya. Sebagai contoh dalam pantun persahabatan ini, jangan pergi lama-lama, nanti tak pulang sudah. Suka duka dilewati bersama, menjadi kenangan amat indah.
Dalam rangkap ini, penulis meluahkan perasaannya yang dia amat menyayangi sahabatnya. Penulis juga menceritakan keindahan rasa suka dan duka bersama sahabatnya. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam pantun ini mempunyai makna yang padat. Selain itu, ia juga mempunyai sumber keindahan dalam strategi pemaknaan yang canggih serta strategik. Dalam baris 3 ada menyatakan suka duka dilewati bersama, iaitu penulis ingin para pembaca mengetahui tentang perasaannya. Dalam perasaan dukanya terdapat bahagiannya bersama sahabatnya. Dalam rangkap ini juga menyatakan penulis sangat menyayangi sahabatnya dan menerapkan nilai persahabatan dalam dirinya dan ingin para pembaca juga menerapkan nilai yang sama. Pohon-pohon di hutan lebat, jadilah manusia yang suka bertaubat. Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan ini amatlah hebat. Dalam rangkap ini menceritakan keindahan rasa menghargai sahabat. Penulis menggambarkan dirinya seorang yang amat menghargai sahabat dengan ucapan terima kasih. Sebagai contoh dalam baris 3 ada menyatakan terima kasih wahai sahabat. Penulis ada menyatakan yang dia berterima kasih kepada sahabatnya kerana dia amat menghargai sahabatnya yang hadir dalam hidupnya. Beliau mengaplikasikan keindahan dalam rasa dalam kehidupan beliau kerana seseorang semestinya mempunyai nilai dalam rasa dalam diri mereka kerana mereka juga mempunyai perasaan. Oleh itu, keindahan dalam rasa diterapkan dalam karya-karya penulis adalah untuk menerapkan bagaimana sesuatu perasaan itu memberi kesan keindahan kepada masyarakat. Ia menampilkan banyak ciri emosi yang membawa kepada keindahan rasa. Semestinya para penulis sedar mensasarkan emosi bahagia atau kecewa dalam penceritaan mereka. Selain daripada susunan baris, peristiwa dan alur cerita, unsur perasaan juga penting agar pembaca atau sesiapa sahaja yang membaca dapat menghayati dengan lebih mendalam dan dapat menerapkan perasaan itu di dalam jiwa para pembaca. Penulis berharap dengan menerapkan unsur keindahan dalam rasa, dapat mengangkat perasaan awal atau mentah ke peringkat seni agar kehidupan dalam transformasi sastranya dapat dialami secara seni. Keindahan yang asli merupakan ciri yang terakhir dalam teori puitika sastra Melayu. Ciri puitika ini menjelaskan di mana puisi menepati ciri-ciri yang perlu ada dalam puisi Melayu klasik seperti pantun. Karya sastra memang mempunyai nilai estetika sama ada tahap tinggi ataupun bertaraf rendah. Nilai estetika ini seharusnya dapat dinikmati sebagai satu nikmat ketika membacanya, menghayati dan memahami setiap hasil karya. Begitulah bagi karya novel, cerpen, puisi, pantun, syair, gurindam, seloka dan sajak, serta drama dan sebagainya yang ada terselit nilai-nilai estetika dan keindahan. Justru sentuhan rasa dan fikir dapat dirasakan oleh pembaca dengan melihat kecerdasan dan jalinan keindahan bahasa seseorang pengarang. Luahan hati dan jiwa getar jiwa seni pengajaran melalui kata-kata dan bayangan alam budaya kehidupan masyarakat. Ini telah diakui oleh banyak sarjana sastra. Nilai seni ini akan dapat dirasakan oleh pembaca yang cekap menangkap dengan mata akal dan mata fikir hasil seni sastra. Istilah keindahan merupakan salah satu istilah pokok dalam sistem estetika kesusastraan Melayu. Begitu juga dalam bidang puisi keindahan dan estetik dapat dikesan melalui keseimbangan bentuk, luaran dan dalaman. Isinya juga mengalami transformasi ke arah pembaharuan nilai. Keindahannya seimbang dalam nada, diksi, rima, ritma, matra, suku kata, asonansi, simil merupakan elemen-elemen penting khususnya dalam karya sastra puisi iaitu sajak. Selain itu ada nilai falsafah yang sederhana, kekuatan idea dan pemikiran serta kekuatan penguasaan bahasanya membawa dan memilih gaya baru. Antaranya penyair Usman Awang, yang mana novelnya itu Pak Utih, Penjual Pisang di Kaki Lima, balada terbunuhnya Beringin Tua dan pantun moden. Jika ditinjau, hasil karya sastra iaitu pantun digunakan seluas-luasnya dalam masyarakat Melayu pada zaman lampau dan juga masih juga digunakan pada masa kini. Ia meliputi bentuk komunikasi harian yang formal dan juga tidak formal. Keunggulan dan keutuhan pantun kekal sampai hari ini. Pantun yang baik, indah dan ada nilai estetika syarat serta mempunyai nilai-nilai kehidupan. Pembayang pantun biasanya
menggunakan imej alam, tumbuh-tumbuhan dan latar masyarakat Melayu. Manakala maksudnya pula mestilah menyentuh seluruh kehidupan masyarakat, memberi pedoman kepada unsur kehidupan dan alam persekitaran pada masa depan. Pantun yang baik mempunyai keindahan yang asli dapat dilihat melalui pantun budi di mana Pulau Daik banyak kelapa, Pulau Karimun banyak pegaga, budi baik payah dilupa, beribu tahun dikenang juga. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang dua, hancurlah badan dikandung tanah, budilah baik dikenang juga. Pulau Pisang, Pulau Pau sampai ketiga, Pulau Kemudi, kami datang dari jauh kerana hendak membalas budi. Pantun budi tersebut menunjukkan ciri-ciri keindahan yang asli di mana ciri-ciri pantun jelas kelihatan yang melibatkan rangkap pembayang, jeda dan lain-lain. Walau bagaimanapun, keindahan asli dalam pantun ini dapat juga dilihat daripada pelbagai sudut iaitu keindahan pemilihan kata. Aspek utama nilai estetika pantun ialah pemilihan kata yang tepat. Perkataan yang wujud dalam pantun sangat menepati maksud dan tujuan puisi dicipta. Contohnya, perkataan payah lupa begitu tepat untuk memberi maksud seseorang yang sukar untuk melupakan. Selain itu, keindahan unsur bunyi di mana diikuti dengan penggunaan rima yang tepat sama ada di awal, di tengah dan di akhir baris. Contohnya seperti perkataan pandan, padan pada tengah baris. Begitu juga perkataan penggunaan perkataan dua dan juga digunakan di akhir baris. Unsur bunyi juga wujud dalam aspek bunyi vokal dan konsonan. Ia dikenali juga sebagai asonansi dan aliterasi. Keindahan cara berkomunikasi juga dapat dilihat dalam ciri keindahan yang asli ini. Hal ini dikatakan demikian kerana penyampaian komunikasi yang menggunakan gaya bahasa yang lemah, lembut dan sopan mampu menimbulkan rasa hormat kepada banyak khalayak. Para pendengar akan rasa terusik dan terkesan yang mendalam kerana gaya penyampaiannya, pengucapan dan pemilihan kata yang menyentuh perasaan. Para penutur pantun bijak berfikir dan menggunakan pantun sebagai satu cara komunikasi yang sangat berkesan. Keindahan pengucapan yang sopan juga dapat dilihat di mana seseorang yang ingin memberi nasihat perlu berhati-hati dengan pengucapan agar tidak mengguris hati dan perasaan rakan. Budaya Melayu yang mengamalkan sopan santun memerlukan seseorang itu menyusun kata secara sopan dan teratur. Akhir sekali, keindahan maksud puisi begitu indah dan mendalam. Maksudnya, khalayak akan rasa dihargai dan sentiasa bersangka baik kepada teman dan tauladan. Maksud puisi ini membolehkan seseorang itu menerima baik nasihat tersebut, saranan dan permintaan penutur pantun. Tidak wujud rasa kecil hati dan rendah diri kerana nilai pantun ini begitu lembut ketika menyatakan tujuan pengucapannya. Kefahaman terhadap maksud dapat dirasa sehingga ke dalam sanubari hati pendengar. Oleh yang demikian, keindahan yang asli memainkan peranan yang besar dalam membentuk sebuah karya, terutama dalam bentuk puisi seperti pantun. Ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat berkomunikasi dan juga salah satu aspek dalam menasihati. Karya pantun ini jelas menunjukkan keindahan yang asli yang dapat memberi impak kepada pembaca. Sekian, terima kasih. Baiklah, dengan ini saya akan merumuskan secara keseluruhan berkenaan dengan teori poetika sastra. Teori poetika sastra ini terdapat juga beberapa kelemahan, terutamanya dari segi nilai estetika daripada hubungan vertikal. Teori poetika sastra Melayu ini juga banyak memaparkan hubungan keindahan dari segi aspek hubungan horizontal. Teori poetika sastra Melayu ini dapat memberikan kesan yang baik kepada penulis serta pembaca bagi menghasilkan sebuah karya yang berkualiti tinggi serta ingin menghasilkan karya yang mampu membawa kepada persada dunia. Akhir sekali, teori poetika sastra Melayu ini juga perlu diaplikasikan dalam penghasilan karya bagi mewujudkan keindahan yang unik serta menarik dalam sesebuah karya. Baiklah, sekian sahaja daripada pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.